kedudukan 1 dan 2. Begitu juga dengan Putri Tangbala Yayasan Sarawak berada pada kedudukan yang ketiga. Jadi melepasi 400 meter dari garisan permulaan, masih lagi menampakkan kehebatan burung Garuda. Pasukan yang berasal dari Kampung Tambak Pusa ini masih terus berada di hadapan. Meninggalkan Todak Berjaya, pasukan yang berasal dari Kampung Tuik Saibat ini dengan jarak lebih kurang 2 meter meninggalkan Putri Tangbala Yayasan Sarawak yang berada pada kedudukan yang ketiga dengan jarak lebih kurang 10 meter. Baiklah, ketika ini kita masih lagi menunggu isyarat daripada rakan pengulas kita, Saudara Hamdan, yang ketika ini acara kategori bida 15 pengkayuh lelaki jemputan khas akhir dapat kita saksikan dari pandangan drone ketika ini. Kesemua pasukan-pasukan yang bertanding masih belum menjarakkan diri mereka dalam 6 ke 700 meter dari garisan permulaan. Dan kita masih belum lagi melihat kelibat perahu-perahu ini dan kita terputus talian dengan pengulas kita. Jadi kalau dapat kita pastikan beberapa buah perahu yang telah pun cuba berusaha untuk menganjakkan perahu mereka untuk keluar daripada kelompok utama. 2 buah perahu di hadapan, kita tidak dapat pastikan perahu manakah yang mendahului acara ini. Dan 3 buah perahu yang di belakang itu masih lagi berusaha untuk menduduki tempat ketiga, keempat dan kelima. Dan kita masih lagi belum dapat menerima sambungan daripada pihak pengulas di sungai. Namun gambaran di sini dapat saya gambarkan bahawa 2 buah perahu yang menduduki tempat pertama dan kedua masih lagi bersaing rapat dan memastikan untuk memastikan mereka berada di tempat pertama dan menjuarai acara ini. Dan kalau kita melihat di sini 3 buah perahu di belakang itu masing-masing yang bertukar-tukar kedudukan, di mana tempat ketiga masih kita tidak dapat pastikan siapakah yang menduduki tempat ketiga, keempat dan kelima. Mereka masih berusaha untuk menganjakkan perahu mereka di hadapan bagi memastikan mereka berada di kedudukan yang kelima terbaik untuk acara ini. Untuk makluman juga kepada pengunjung acara ini, dari tempat pertama hingga ke tempat kelima mendapat diberi hadiah sebenarnya. Dan kalau kita lihat perahu yang berada di tempat ketiga, keempat dan kelima masing-masing berusaha dan agak rapat kedudukan mereka. Bukan rapat kedudukan, malahkan kedudukan perahu itu semakin berhimpit antara satu sama lain. Dan kita berharap agar tidak ada apa-apa berlaku tentang perlumbaan ini. Dan perlumbaan ini berjalan dengan lancar sehingga keadaan pelepasan. Dan perahu 2 di hadapan masih lagi bersaing rapat untuk menduduki tempat pertama dan bertukar-tukar tempat. Sekejap tempat pertama dan sekejap tempat kedua. Tapi untuk makluman kita tidak dapat pastikan pemilik perahu ini, nama perahu ini. Kita cuma melihat dari pandangan atas, pandangan drone. Persaingan ini masih kita dapat gambarkan dengan keadaan yang sebegini. Kita melihat 3 perahu di belakang itu masih lagi berada dan berusaha untuk menganjakkan perahu masing-masing untuk menduduki tempat ketiga. Baiklah, dapat kita saksikan kelompok yang berada di tempat yang kedua, ketiga dan keempat. Jadi dapat kita saksikan ketika ini perahu yang berada di depan ketika ini agak menjarakkan sedikit, berbanding dengan perahu yang berada di kedudukan yang kedua. Dan jadi kita memberikan tumpuan kepada kelompok di belakang, iaitu perebutan antara tempat kedua, ketiga dan keempat. Jadi kita tidak dapat dipastikan ketika ini siapakah pasukan-pasukan yang berada di tempat yang pertama di kedudukan yang kedua dan berada di kelompok hadapan, iaitu di kedudukan yang ketiga, keempat dan kelima. Dan dapat kelihatan di hujung tanjung sana 2 buah perahu yang bersaing rapat telah pun kelihatan di hujung sana. Kita masih menunggu isyarat daripada pihak pengulas sungai. Belum lagi kita menerima apa-apa maklum balas bagaimana kedudukan pengulas sungai sekarang ini. Dan kalau kita melihat dari sini persaingan perahu-perahu ini semakin rancak. 2 di hadapan masih lagi bersaing rapat untuk menduduki tempat pertama.
dan kedua. Manakala untuk tempat ketiga, keempat dan kelima masih lagi 3 buah perahu ini masih lagi bersaing rapat. Dan sangat-sangat sengit persaingan ini di antara nombor 2, nombor 3, nombor 4 dan nombor 5. Dan perahu yang menduduki tempat pertama telah pun menjarakkan diri mereka untuk berada agak selesa sedikit di hadapan yang perahu yang bernomor 2. Jadi sama-sama kita nantikan di adaan penamat ini untuk kita ketahui bagaimana kedudukan sebenar perahu-perahu ataupun acara ini. Jadi teruskan Ashraf. Okey, baiklah, terima kasih. Dapat kita saksikan kelompok di belakang ketiga ini hanya membezakan satu nombor plate sahaja, iaitu kita belum ketahui siapakah pasukan yang menduduki tempat yang ketiga, keempat dan kelima. Manakala kedudukan di tempat yang ketiga pula. Teruskan pengulas. Perahu yang menggunakan plate bernomor 63, iaitu perahu Sinaran Ratu Siska kepunyaan Haji Nusi Benjamin ini. Tadi alhamdulillah melepasi 2 kilometer setengah ini. Mereka masih lagi meneruskan pengkayuhan bertenaga untuk kedudukan yang ketiga, keempat dan juga kelima. Ternyata kipasan padu yang dipamerkan oleh pengkayuh-pengkayuh dari Sinampuan Lawas ini di atas nama Putri Dangbalai berada meninggalkan terus perahu Kuda dan juga perahu Sinaran Ratu Siska. Jadi alhamdulillah keadaan perahu ketika ini seperti perahu yang menggunakan Tepro 60, yaitu perahu Todak Berjaya masih lagi konsisten berada di hadapan. Manakala di kedudukan yang kedua pula perahu yang menggunakan Tepro nomor 59 Burung Garuda masih lagi kekal di kedudukan yang kedua. Tetapi apa yang menarik sekali ketika ini adalah perahu yang menggunakan Tepro nomor 58, yaitu perahu Putri Dangbalai Yayasan Sarawak sedang diberi tentangan yang begitu sengit daripada pengkayuh-pengkayuh Sinaran Ratu Siska dan juga Barakuda berada pada kedudukan 3, 4 dan 5. Jadi hanya tinggal lebih kurang 800 meter saja lagi menuju ke garisan penamat. Ternyata pengkayuhan yang begitu bertenaga yang diperagakan oleh pengkayuh-pengkayuh Todak Berjaya ketika ini masih terus melakukan pengkayuhan mereka untuk mencari alur yang sesuai menuju ke garisan penamat. Jadi kami ketika ini masih lagi berada di belakang perahu yang menyertai pertandingan, yang mana perahu Khazanah seakan-akan berada pada kedudukan yang ke-6 ketika ini. Jadi terima kasih kepada pengunjung yang masih lagi setia bersama dengan kami ketika ini untuk menyaksikan acara 15 pengkayuh jemputan khas akhir ini, di mana dapat saya melihat taktikal yang digunakan oleh pengkayuh Todak Berjaya ini. Adakah mereka mampu untuk menekalkan rentang kayuhan mereka berada di hadapan, kerana pecahan perahu sekarang ini agak berselerakan di antara satu sama lain. Jadi manakala mengambil tumpuan adalah perahu yang menggunakan plate bernomor 37, yaitu perahu One SPTB ketika ini berada pada kedudukan yang ketiga. Jadi manakala di antara perahu Todak Berjaya dan juga Burung Garuda ini, perahu manakah yang berada pada kedudukan pertama dan kedua? Kerana kedudukan jarak perahu ini agak jauh di antara satu sama lain. Jadi alhamdulillah segalanya berjalan dengan lancar ketika ini, di mana hanya tinggal lebih kurang 600 meter saja lagi menuju ke garisan penamat. Ternyata pengkayuhan yang begitu padu yang ditunjukkan oleh pengkayuh Burung Garuda ini seakan-akan berjaya melintas perahu Todak Berjaya yang menggunakan lorong di sebelah hujung sekali, berkemungkinan berada pada kedudukan yang kedua. Manakala di kedudukan yang ketiga pula berkemungkinan Khazanah yang menggunakan plate bernomor 61. Tetapi harus kita ingat
bahawa arus ataupun ulap yang berada di tengah-tengah batang lincah ketika ini begitu menyukarkan pengkayuhan mereka untuk menuju ke garisan penamat. Sebab itulah kita dapat melihat keadaan perahu amat berselerakan di antara satu sama lain. Jadi begitu menarik sekali pertemuan di antara burung Garuda yang berasal dari kampung Tambak Pusat ini yang menggunakan plat penomor 59 sedang memberi tentangan yang begitu sengit kepada pasukan Tolak Berjaya yang berada di sebelah tebing sana. Jadi untuk keputusan 1 dan 2 ini memang amat sukar dilihat melalui mata kasar kerana kedudukan kedua-dua buah perahu ini mungkin akan diputuskan melalui penelitian foto finish. Manakala di kedudukan yang ketiga dan keempat, Khazanah dan juga perahu yang di hujung sana tidak kelihatan nomor plate mereka mungkin berada pada kedudukan yang keempat. Jadi ternyata sekali pengkayuhan Toda Berjaya berkemungkinan besar akan dahulu mencecah garisan penamat kerana dapat saya lihat dengan jelas perahu burung Garuda mungkin berada pada kedudukan yang kedua. Jadi untuk kedudukan ketiga dan keempat masih lagi pertembungan 4 buah perahu yang belum dapat lagi dikenal pasti kedudukan mereka. Berkemungkinan perahu yang menggunakan plat penomor 61 pasukan Khazanah di bawah pengurusan Kadir Haji Manap yang berasal dari kampung Serembang ini berkemungkinan berada pada kedudukan yang ketiga. Dan amat jelas sekali perahu Khazanah berada di kedudukan yang ketiga dan di kedudukan keempat dan kelima di antara perahu yang menggunakan plat penomor 37 One SPTB Brunei Darussalam dan juga perahu yang berada di sebelah hujung sana langsung tidak kelihatan nomor platenya. Jadi untuk keputusan rasmi bagi acara bidar 15 jemputan khas akhir ini kita kembali semula kepada rakan tugas kita Saudara Mahda dan juga Ashraf. Silakan. Terima kasih pengulas sungai, terima kasih Dana. Kita sementara menunggu keputusan tidak rasmi acara bidang 15 perkayuh jemputan